Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan bincangkan subtopik 4.4, Force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. Jadi dalam chapter 3 kita dah belajar bahawa jika ada current yang mengalir dalam satu wire. Mengapa current boleh mengalir dalam satu wire? Kerana ada charge yang mengalir dalam wire itu. Dalam subtopik yang sebelum ni pula, kita dah belajar bahawa apabila charge bergerak di dalam magnetic field, the charge will experience a magnetic force. Jadi apabila ada current ataupun charge yang mengalir dalam wire, pastinya ada force pada wire itu. Sekiranya kita letakkan wire itu di dalam magnetic field. Dan di sini ada equation untuk explain dan describe force pada current carrying conductor in a uniform magnetic field. Jadi mari kita consider satu wire. Dan wire ini saya letakkan dalam satu SATA 3-dimensional, X, Y dan juga Z. Okay, so ini nak menunjukkan arah. Ini saya lukiskan secara 3D. X kiri kanan, Y atas bawah, Z dalam luar. Okay, into the page, out of the page. Dan wire ini saya letak pada SATA X. Dia paralel dengan X axis. Yang mana current pada wire ini mengalir ke arah kanan. Katakanlah wire ini panjangnya L. Dan ada medan magnet yang bertindak ke atas wire ini, ataupun wire ini berada di dalam medan magnet, yang mana direction of magnetic field masuk ke dalam, ataupun kalau kita tengok dia paralel dengan Z axis. So itu magnetic field. Apakah equation yang describe force pada wire ini? Force pada wire yang diletakkan dalam uniform magnetic field, F is equals to current I darab vector L cross vector B. So ini dalam vector form. Dan kalau ini, since dia adalah vector product, kita boleh tulis dia sebagai magnitude F sama dengan I LB sin theta, yang mana angle theta adalah angle di antara first vector dan juga second vector. Yang ini vector L dan juga vector B. So maksudnya akan ada force pada wire ini. Tetapi L itu apa? So untuk tahu equation ni, L itu apa? Vector L itu adalah length of the wire. Since dia adalah vector, apakah direction of L? L is a vector. In which the direction of vector L is the same direction with positive current. So dalam gambar rajak ini kita nampak current bergerak ataupun arahnya adalah ke kanan, maka vektor L juga ke
ke kanan di dalam wire. Jadi, usually, kita dah tahu bahawa current bukannya vektor. Vektor di sini adalah length. Tetapi, arah vektor length ini adalah arah positif current. Ini arah current. Mengapa kita nak kena tahu arah current? Kerana kita nak tentukan direction of the cross product. Okay, so jadi kalau L adalah vector length, B pula adalah magnetic field, angle theta pula adalah angle between. Okay, patutnya between first vector and second vector, L dengan B. Tapi L itu arah dia sama dengan arah current. Jadi, saya cuma tulis terus angle between arah current dan juga angle between current dan juga second vector magnetic field. Jadi, disebabkan apa saya cakap angle between I and B bukan angle between L and B? Kerana direction-nya sama, direction L sama dengan direction of current. Okey, untuk menentukan arah force pada wire ini, seperti biasa, since ini adalah cross product, maka kita boleh gunakan right hand rule. So, kita gunakan right hand rule. Okey, tangan kanan. So, ada 3 bahagian kat sini. Yang pertama sekali, ibu jari thumb. Okey, thumb adalah first vector. Direction of the first vector. Fingers, direction of the second vector. Dan juga tapak tangan ataupun palm is the direction of the cross product. Jadi dalam kes ini, first vector kita sepatutnya adalah L kan? Tapi saya dah cakap bahawa L sama direction dengan positive current, maka kita cakap thumb itu arah dia adalah arah current. Second vector, tak ada masalah, magnetic field. The direction of the cross product adalah direction of F. Magnetic force. So, itu dia equation dan juga right hand rule. Bagaimana untuk kita tentukan direction of force. Jadi, mari kita tengok. Mari kita apply right hand rule ni. Nak tengok sama ada kita boleh tak nak tentukan direction of force. Kita mulakan dengan gambar rajah yang dah sedia ada dekat sini. First vector kita adalah current. Okay. Second vector kita adalah magnetic field. Magnetic field ada pada z-axis iaitu into the page. Therefore, kita dapat tahu bahawa force kita adalah upwards pada y-axis. Jadi, saya boleh lukiskan force saya ke atas pada y-axis. So, dalam kes ini, angle di antara force, magnetic field dan juga current ataupun vector length kat sini adalah masing-masing 90 degree to each other. Walaupun nampak bukan 90 degree kalau kita tengok, F itu ada pada y-axis, B ada pada z-axis, vector L ada pada x-axis. So, masing-masing 90 degree to each other dalam kes ini. Angle theta boleh berubah. Tidak semestinya 90 darjah. Force akan jadi kosong apabila angle theta kita sama dengan 0
dan juga 90 degree. 0 dan juga 180 degree. Sin 0 is 0, sin 180 juga 0. Jadi kalau current itu mengalir paralel dengan magnetic field, maka magnetic force dia adalah 0. Okey, seterusnya kita nak tengok case wire, case-case yang lain lah yang boleh kita bincangkan, yang mana ada wire dalam kita punya magnetic field. So yang warna hitam tu adalah magnetic field. Kita tengok case yang A. Magnetic field dalam case yang A ni saya labelkan dengan simbol cross, simbol pangkah. Itu menunjukkan bahawa the magnetic field is going into the paper. Direction of current, let's say kita ambil direction of current dalam gambar ajar ni upward, I. So, kita apply right hand rule untuk kita tentukan direction of force. First vector, thumb, ini current. Okey, ibu jari saya ke atas, current, sama dengan arah current. Second vector adalah magnetic field B. Finger saya ke bawah ataupun into the page. Dan saya dapati bahawa saya punya palm, tapak tangan saya menunjukkan arah kiri. Therefore, kita boleh lukiskan bahawa force pada wire ini, magnetic force pada wire ini adalah arah kiri. Jadi yang menonton video ini, stop dulu, tengok, buat tangan tu. Sebab kalau kita tak buat tangan tu, kita tak tahu direction nanti. Okey, kita tengok satu lagi example. Dalam kes yang ini, magnetic field keluar daripada page. Simbol magnetic field yang keluar daripada page, kita bagi dalam bentuk titik, dot. Current pula, current dalam kes ini, saya nak buat direction dia ke bawah juga. Ke bawah, ke bawah. Tadi ke atas, sekarang ni ke bawah. Okey. Macam mana kita nak buat? So, ini tangan yang penting. So, yang pertama sekali, first vector adalah thumb. Second vector adalah fingers. So, thumb saya ke bawah, arah current. Finger saya keluar. Ataupun ke atas lah, out of the page. So, kita dapati tapak tangan saya menunjuk arah kiri juga. Jadi, dalam kes yang kedua pun, force-nya masih lagi ke kiri. Okay, so apply right hand rule. So, cuba buat tangan awak. Tengok dapat tak arah direction force. Baik, yang terakhir sekali. Ini dalam kes ini. Magnetic field arah bawah. Current tu. Current tu kita label bulat je. Ini adalah pandangan atas wire. Seolah-olah kalau ini wire kita nampak macam ni saja. Bulat je kat atas kita nampak. Okey, padahal dia satu wire. Jadi wire ini berdiri di atas plane, di atas kertas ni. Dan saya nak dalam case example ini, saya nak current itu keluar daripada page. Kalau current keluar daripada page, saya labelkan dengan simbol titik, dot. Okey, bagaimanakah arah force pada wire ini? Wire yang bulat ni lah. Okey, macam biasa. Thumb adalah arah current. So, thumb keluar. Okey. Tapi magnetic field ke bawah. So, kalau saya pusingkan tangan saya begini. Okey. Thumb keluar. Magnetic field ke bawah. So, apa yang saya nampak adalah saya punya palm. Tapak tangan saya menunjukkan arah ke kanan. Tapak tangan saya menunjukkan arah ke kanan. Jadi, force pada wire ini adalah ke kanan.
Okey, jadi itu saja untuk konsep berkaitan dengan equation dan juga direction of force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. Sekian, terima kasih.